أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Maksudnya orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah Muhammad SAW pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad SAW, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang paling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang menengadah ke langit, lenggak ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjid Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Ayat yang kita baca ini wahyu yang diturunkan di Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan mengubah arah kiblat. Kerana pada awalnya Nabi SAW bersembahyang selepas
disuruh semayang sama ada sebelum Isra' dan Mi'raj dan selepas Isra' dan Mi'raj selama setengah ulama mengatakan 16 bulan, ada ulama mengatakan 17 bulan, khilaf ulama. Semayang ke arah Sakhrah Baitul Maqdis, tak menghadap ke arah kiblat di Makkah Al-Mukarramah. Itulah pada awalnya. Para ulama berkhilaf, adakah sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis itu wahyu daripada Allah ataupun ijtihad pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada ulama mengatakan wahyu daripada Allah. Ada ulama mengatakan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama mengatakan sebelum diarah ke Kaabah itu orang Islam boleh menghadap ke mana sahaja menyembah Allah Taala. Ada ulama mengatakan begitu. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan menghadap ke arah Sakhrah Baitul Maqdis yang menjadi kiblat kepada ahli kitab Yahudi dan Kristian. Tujuannya ialah untuk memberi iktibar kepada orang-orang Yahudi dan orang Kristian bagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul semuanya adalah Islam. Mereka tengok kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah kesinambungan daripada kedatangan nabi-nabi zaman dahulu. Itu tujuannya. Ulama berkhilaf di manakah ayat ini diturunkan. Arahan berpaling kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Kaabah. Kebanyakan ulama mengatakan diturunkan di waktu malam, bukan masa semayang. Al-Bukhari meriwayatkan, ulama lain juga ada meriwayatkan bagaimana Nabi berkhutbah di Masjid Madinah, memberitahu bahawa Allah menurunkan ayat perintah mengubah kiblat ke arah Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Lalu seorang sahabat yang mendengar ajak kawan dia semayang dulu, pitah, semayang sunat, biar kita jadi orang yang pertama. Ini satu riwayat. Kemudian mengatakan bahawa sebaik saja diarahkan sembahyang ke Kaabah, mereka pergi ke Quba. Ada ulama mengatakan pergi ke tempat yang lain di Madinah, memberitahu rakan-rakan mereka yang sedang bersembahyang menghadap ke Baitul Maqdis supaya paling ke arah Kaabah. Allah Ta'ala menurunkan ayat menghadap ke arah Kaabah. Lalu mereka tengah sembahyang. Ada ulama mengatakan tengah sembahyang Zuhur, ada ulama mengatakan tengah sembahyang Asar. Ada ulama mengatakan Masjid Quba tengah sembahyang subuh. Tengah sembahyang subuh. Masa itu tak ada kereta, tak ada telefon. Quba bukan jauh sangat. Orang Quba tahu waktu subuh. Dikatakan Nabi sembahyang hadap kiblat waktu Zuhur. Ada ulama mengatakan waktu Asar. Itu khilaf ulama. Orang Quba baru tahu waktu subuh. Sehingga mereka berpaling ke arah Makkah Al-Mukarramah ketika mereka sedang rokok rakaat yang kedua. Lalu orang puan beralih tepat, orang lelaki beralih tepat, berpindah hampir satu sama lain dengan tidak membatalkan sembahyang. Sambung sembahyang. Di sini khilaf ulama, gerak 3 kali itu batal ke tak? Mazhab Syafi'i kata batal sembahyang gerak 3 kali. Mazhab lain tak batal sembahyang. Mengambil daripada hadis, mereka mengalih ke arah kiblat, lelaki dan perempuan. Orang lelaki duduk part lain, puan duduk part lain. Bergerak. Tidak membatalkan sembahyang. Jangan balah bab ni. Jangan balah. Kita pergi Mekah tengok orang macam itu, mazhab-mazhab lain. Kita kena sedar. Mazhab kita saja bergaduh sangat. Nak kau gata pun tak boleh. Kena dengan jari. Mazhab Syafi'i ini bergaduh. Bergaduh sangat. Itu mazhab. Itu cerita lain lah. Setengah ulama mengatakan bahawa ayat mengarahkan paling Kaabah ini diturunkan di Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah yang didirikan Masjid Qiblatain pada hari ini. Orang pergi Madinah melawat Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat.
Ayat diturunkan di situ. Ada ulama mengatakan itu khilaf ulama. Yang pentingnya kita sembahyang menghadap ke arah Kaabah. Di mana tu itu kerjaan Allah Taala, tasabbalahlah. Itu benda-benda khilaf kalangan ulama tafsir. Bila orang Islam memalingkan kiblat ke arah Kaabah, menyebabkan golongan ahli kitab mempermain-main dan mempersendakan. Satu riwayat mengatakan orang-orang kafir musyrikin mempersendakan. Satu riwayat mengatakan orang-orang munafik mempersendakan. Pakai tiga-tiga selalu senang. Tiga-tiga. Bukan sahaja golongan ahli kitab Yahudi yang ada di Madinah mempersendakan. Termasuk orang musyrikin mempersendakan. Termasuk juga orang-orang munafik mempersendakan. Apa benda ni sekali menghadap di nun, sekali menghadap kata ini. Apa ni? Allah menurunkan ayat. Sayaqulu subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan bercakap balik orang-orang yang bodoh di kalangan manusia. Allah Taala kata orang bodoh. Walaupun mereka ni ahli kitab. Ahli kitab ni ustaz. Ahli kitab ni ustaz. Orang yang reti kitab. Walaupun reti kitab tapi bodoh. Ada juga begitu. Reti kitab tapi nak lawan wahyu Allah Taala. Kalau ada je ni ustaz bodoh ni. Sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkatalah mereka yang bodoh-bodoh di kalangan manusia, golongan ahli kitab. Golongan yang tahu kitab Taurat dan Injil. Begitulah juga kalau ada orang yang tahu Quran tapi lawan Islam. Samalah mereka mempermainkan. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang menyebabkan mereka mengubah kiblat yang mereka menghadap dahulu? Dulu hadap ke Baitul Maqdis, ni hadap ke Mekah pula. Kita menyaksikan Quran melaporkan kepada kita bagaimana Allah menugaskan Ibrahim alaihi salam dan puteranya Ismail yang dilahirkan di Baitul Maqdis berhijrah ke Mekah. Allah Ta'ala suruh Ibrahim bawa anak dia Ismail yang masih kecil dengan ibu Ismail Hajar, diletakkan di Mekah. Setelah Ismail membesar, diuji, disembelih. Allah Ta'ala nak uji keimanan keluarga ini. Bagaimana serah diri pada Allah Ta'ala. Mereka sanggup buat, dibatalkan, dinasahkan perintah itu. Hanya ujian daripada Allah sejauh mana mereka Islam. Mereka serah diri pada Allah. Selepas itu Allah Ta'ala suruh membina Kaabah. Ibrahim dan Ismail, dua beranak ini membina Kaabah. Kaabah yang dibina inilah menjadi kiblat kepada umat akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapa nabi-nabi. Dipuji oleh orang Yahudi dan orang Kristian. Kita panggil Ibrahim, mereka panggil Abraham. Orang Hindu panggil Brahma. Orang Hindu kata Brahma. Itu Ibrahim. Orang Hindu kata Tuhan, kita kata Nabi. Ibrahim dipuji oleh penganut agama kitab dan agama musyrikin. Ibrahim alaihi salam yang membina Kaabah sejak ribu-ribu tahun. Rupanya Kaabah ini jadi kiblat kepada Nabi akhir zaman dan umatnya di akhir zaman. Allah Ta'ala mengatakan, Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timur dan barat itu kepunyaan Allah. Timur dan barat kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh mengarahkan kita menghadap ke mana saja. Ke timur, ke barat, semuanya kita menghadap Tuhan. Dalam akidah kita belajar Tuhan itu tak ada tepat, tak tahu timur, barat, utara, selatan. Allah Maha Besar. Kita kena sedar bumi tempat kita berpijak ini lebih halus pada pasir yang halus dibandingkan dengan seluruh alam ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap ke timur dan barat, menghadap Allah Taala. Allah Taala tidak ada bandingan dan tandingan. Tak nak mikir tentang Allah Taala.
Nak fikir tentang elektrik pun dia takut nak fikir. Macam mana tenaga elektrik boleh jadi. Tentang diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri bagaimana? Kamu tidak tengok diri kamu sendiri? Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap. Menakjubkan. Allah Ta'ala kita tak mampu nak fikir. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timur dan barat itu kepunyaan Allah. Ikutlah Allah Ta'ala suruh hadap ke mana pun. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki kepada as-siratal mustaqim. Jalan yang betul. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat semayang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Hanya mereka yang Allah pilih saja ikut as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Allah Ta'ala tak pilih, sesatlah orang itu. Allah Ta'ala pilih mereka yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah. Orang yang sombong macam iblis walaupun cerdik bijak, berasa dia cerdik bijak, sombong takabur, begitulah manusia yang cerdik yang bijak, sombong takabur tak merendah diri, tak layak mendapat hidayah daripada Allah. Dia alim ke dia apa sekalipun tak dapat hidayah. Walaupun mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok dengan mata hidung dia Nabi Muhammad masih hidup, macam Abu Jahal dan lain-lain, bukan calang-calang orang. Tengok Nabi cerdik belaka tu, tapi sombong, takabur, tak dapat hidayah. Walaupun orang tu bodoh, tawaduk, dapat hidayah daripada Allah. Iblis tengok syurga neraka boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, tak dapat hidayah, jadi kafir. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang mustaqim, jalan yang betul, jalan yang benar, iaitu dinul Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata, umat yang wasata. Wasata dengan makna, asal makna wasata di tengah-tengah umat yang lain. Umat yang lain memerhati kamu, melihat kamu. Kamu adalah contoh dan tuladan. Contoh apa? Tuladan yang baik. Umat yang adil, umat yang baik. Di zaman dahulu, orang kafir tengok orang Islam masuk Islam. Zaman ni orang kafir tengok orang Islam lugar. Pasal apa tak ikut Islam? Ini kelemahan kita. Yang penting umat Islam ni ummatan wasata, umat yang wasatiyah. Banyak orang bercakap wasatiyah ni, bercakap saja je, tapi tak ikut Islam. Yang ikut Islam, benar-benar ikut Islam, sehingga orang kafir tertarik. Jadi contoh dan tuladan kepada orang kafir, menyebabkan mereka masuk Islam. Di mana saja orang Islam lalu, agama kafir anak. Kita menyaksikan orang Islam zaman dulu daripada Mekah, Madinah, lalu jalan sutera Asia Tengah sampai ke negeri China. Seluruh penduduk Asia Tengah masuk Islam. Tinggal sikit yang tak masuk Islam. Masuk ke Asia Tenggara, alam Melayu ni, sehingga penduduk alam Melayu yang agama Hindu, Buddha masuk Islam. Kita hari ni sikit je orang masuk Islam. Pasal apa? Kita tak beramal dengan Islam yang sepenuhnya. Tak ikut Islam sepenuhnya. Orang kafir sangat takut kita orang Islam ni ikut ajaran Islam. Dengan sebab itu dia takut sangat bila sebab dengan rotang pun dia takut. Padahal sebab tu bukan sakit sangat. Untuk mengajar saja, hak dia sebab macam nak mati. Kenapa? Takut orang kafir terpengaruh dengan orang Islam. Ini bila lihat sebatan Islam ini tidak mencederakan, menginsafkan, menyebabkan orang kafir masuk Islam. Orang kafir terima Islam. Ini yang sebenarnya. Bukan kerana sebatan Islam itu zalim. Tidak. Tidak. Sebatan mereka zalim. Bila sebab dia penjara tu, pecah kulit sampai ke isi, sampai ke orak. Macam nak mati, kena sebab. Sebab Islam ni
tak sakit, memalukan, tak mencederakan, mengisahkan, menyebabkan orang kafir akan pilih guna Islam, akan ikut Islam. Ini ummatan wasata, umat yang berada di tengah-tengah, yang disaksikan oleh orang lain, menyebabkan mereka masuk Islam. Ini yang menakutkan sebenarnya, yang membimbangkan sebenarnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya umat Islam menjadi saksi kepada seluruh manusia, menjadi saksi di atas dunia, saksi yang adil, yang disaksikan oleh manusia untuk jadi contoh dan teladan, jadi model mengikut perkataan hari ini. Ataupun jadi saksi pada hari kiamat, menyampaikan kepada Allah bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul telah menyampaikan ajaran mereka. Ini keistimewaan umat Islam, menjadi saksi pada hari kiamat. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, di mana Rasulullah SAW menjadi saksi kepada kamu. Rasulullah jadi saksi kepada kamu dengan syarat kita ikut Rasulullah SAW. Kita ikut sungguh Rasulullah SAW. Kita melaksanakan Islam dengan bijak, dengan pandai, setelah kita mendapat kekuasaan. Jangan tak dapat kekuasaan nak laksana dulu. Tidak. Kita dapat kekuasaan yang sepenuhnya. Sebuah negara yang berdaulat, jangan negara yang tidak berdaulat. Kita tak berdaulat lagi sekadar kemampuan-kemampuan yang ada pada kita. Bila dapat kuasa sepenuhnya, baru laksanakan sepenuhnya. Selagi tak dapat kuasa sepenuhnya, kita kena berjuang sehingga dapat kuasa sepenuhnya. Dapat kuasa sepenuhnya. Hari ini yang boleh laksanakan kita sikit, Kelantan sikit, Aceh sikit. Aceh lebih pada kita boleh melaksanakan. Boleh sebab sampai 100 sebatan. Dia sebab 100 sebatan. Sebab doktor tengok dulu, tahan ke tak? Tahan, sebab pula. Sebab untuk mengajar dan mendidik, sehingga seorang yang kurus yang melakukan kesalahan dia sebab 100 kali. Lalu sahabat kata, wahai Rasulullah, dia ni kuruh, kalau pinyak dia kena tulang selalu. Nabi kata, ambil ranting 10 bilah. Bekas ranting itu pukul sekali je, Nabi kata. Mereka yang usul. Ini sebatan dalam Islam. Orang kafir tahu ke tak? Tak tahu. Kadang-kadang dia tahu sengaja je. Dia sengaja takut orang tengok Islam ni model. Kita balik pada kiblat. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau berada di atasnya, kiblat Baitul Maqdis, pada awalnya disaksikan oleh golongan ahli kitab. Bagaimana orang Islam adalah juga Islam macam Nabi zaman dahulu. Kemudian Allah Ta'ala ubah kiblat ke Kaabah untuk Allah Ta'ala mengetahui setelah diuji manusia siapa yang ikut Rasul yang dipilih oleh Allah, dan siapa yang berpusing akal fikirannya, tak mau ikut Rasul, pakai ikut hawa nafsu mereka. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, sekalipun dia satu perkara yang besar, perkara yang sukar, malaikan kepada mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Taala beri hidayah, dia ikut apa saja Allah Taala perintah. Allah Ta'ala suruh hadap ke mana? Hadap. Ini perintah Allah Ta'ala. Kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan Nabi Muhammad SAW. Tapi orang tak reti, mereka persoalkan. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan iman kamu. Kerana ada orang yang mempersoalkan. Orang mati dulu macam mana? Orang mati hak berhadap ke Baitul Maqdis, dan hadap ke Kaabah. Ini zaman ini ada juga. Salah-salah macam ni. Dah orang hak hadap Baitul Maqdis dulu, sesat lah. Sesat. Hak hadap Kaabah je betul. Orang mati zaman dulu macam mana? Soalan yang sama dengan soalan Fir'aun pada Nabi Musa AS. Soalan yang sama macam zaman Lenin. Orang hak dulu pada kita macam mana? Hak dah ikut Islam zaman Lenin. Hak mati zaman orang putih dulu macam mana? Macam mana? Ini soalan-soalan yang sama, soalan macam ni. Allah Ta'ala kata, wa ma kana liyudhi'a imanakum.
Allah Ta'ala tidak mensia-siakan iman kamu. Mereka zaman dulu yang beriman di masa itu, percaya di masa itu, di masa Allah suruh menghadap ke Baitul Maqdis, maka Allah Ta'ala terima iman mereka. Iman mereka diterima Allah Ta'ala. Innallaha bin nasi ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah itu terhadap manusia sangat penyayang, sangat pengasih, sangat penyantun. Semua yang Allah Ta'ala buat itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Sama ada hukumannya lembut, hukumannya keras, semuanya rahmat daripada Allah Ta'ala. Ada juga orang dia rahmatan lil alamin. Hukum-hukum hudud ni tak boleh pakai Allah, rahmat benar. Tinggal hukum hudud pakai hukum al-kafir, kena rahmatan lil alamin, jadah dia. Apa ini? Allah Ta'ala suruh Ibrahim sembelih anak dia, rahmatan, rahmat. Allah Ta'ala suruh sebat, rahmat. Allah Ta'ala suruh apa saja, rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau bila mereka boleh mengatakan bahawa doktor yang suruh kerak orang sakit kecil manis, kerak kaki dia, rahmat pada orang itu. Dia boleh kata begitu, nak selamatkan nyawa dia. Tiba-tiba pada Allah Ta'ala, pada Islam tak ada rahmat. Tak ada rahmat hukum Islam ni, hukum doktor ada rahmat. Itu rahmat. Rahmat juga cara ilmu perubatan. Allah Ta'ala lebih rahmat lagi pada hamba-hamba dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami telah melihat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau selalu lenggok ke langit menunggu malaikat Jibril datang. Kerana terlalu ingin untuk menghadap ke arah Kaabah, ke arah kiblat. Nabi sangat ingin supaya kiblat itu ke Kaabah yang dibina oleh Ibrahim alaihissalam. Nanti rasa malaikat diberi turun. Bilalah malaikat diberi turun ayat suruh ubah kiblat ke arah Kaabah ini. Tuhan kata, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami telah melihat engkau wahai Muhammad mendongok ke langit menunggu malaikat Jibril membawa wahyu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajah kamu ke arah al-masjidil haram, ke arah kiblat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, hadaplah ke arah Kaabah itu. Mana hadap ke arah Kaabah, bukan masih tepat enggak kita tak nampak. Tak nampak Baitullah duduk kat mana. Ikut arah dia sajalah, anggur-anggur ijtihad. Anggur-anggur ijtihad. Di sini terdapat kekhilafan ulama. Nak semayang, mata tengok ke mana? Mengikut Syafi'i, mengikut Abu Hanifah, mengikut Ahmad bin Hanbal, tengok ke tempat sujud. Tengok ke tempat sujud. Imam Malik kata tengok depan. Ini ulama balah pula. Dah balah lah tengok atas hadap kiblat sudah. Tetapi jumhur ulama mengatakan kalau kita semayang lain berkat tak nampak Kaabah, tengok di tempat sujud. Tengok tempat sujud, itu lebih khusyuk, lebih apa? Imam Malik kata tengok depan. Bukan boleh tengok tempat sujud. Kerana ayat mengatakan fawalli wajhaka syatral ihram, hadap muka ke arah Masjidil Haram. Itu mendapat Imam Malik. Itu khilaf kalangan ulama-ulama mazhab. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, hadap muka kamu ke arah Kaabah itu. Wa innal ladzina utul kitab. Kadang-kadang ulama-ulama palak dia tahu mengikut hisab. Mengikut hisab pada hari bulan sekian-sekian. Hari bulan sekian, waktu asar pukul sekian-sekian, matahari betul-betul di atas Kaabah. Dia ada hari bulan. Orang belajar palak. Matahari betul-betul di arah Kaabah. Yang sebab itu pada hari itu kena jabat agama dia mengikut ilmu falak. Pada hari itu bayang betul-betul ke arah Kaabah. Kita boleh betul kiblat pada masa hari itu. Tengok. Ini orang mengaji falak, dia tahu matahari berapa darjah daripada falah bumi. Pada waktu itu matahari duduk betul-betul di atas Kaabah dan boleh menghala kiblat ke arah itu. Ada juga kampung di Malaysia ni. Oleh kerana kiblat orang tua zaman dulu gitulah. Kita royak ilmu palak kena adab sini salah. Tak dari pagar orang tua juga. Ini jenis tak pakar. Ilmu palak boleh pakar. Boleh pakar ilmu palak ni. Dia mengaji tentang kedudukan matahari.
arah kiblat. Ini boleh pakai ilmu palak saya di Salah. Ada satu pula di Hindia Barat. Pula Hindia Barat itu dekat Amerika pula. Di situ orang Arab pun ada, orang Indonesia pun ada di situ. Orang Indonesia, Belanda bawa, dia jajahan Belanda. Orang Arab pun ada. Baloh kiblat. Orang Islam Indonesia kata kiblat tak jatuh. Orang Arab kata dok tak naik. Jadi orang Arab adab tak naik, orang Indonesia adab tak jatuh. Baloh kiblat. Hak ni adab tak naik tak jatuh. Kerana duduk di pulau Amerika ni sudah berada di barat, kiblatnya jadi dia tak naik. Berubah begitu. Ini kena dalam ilmu palak. Ilmu palak ni termasuk ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan sebab itu ada setengah masjid itu bila tahu arah kiblat terpaksa ubah. Orang tua zaman dulu silap. Kerana masa itu pakai anggar-anggar. Sekarang ni sudah ada kajian falak. Boleh pakai ilmu falak ni. Termasuk dalam fardu kifayah yang kena ada orang Islam yang pandai. Tengok anak bulan begitu juga. Kalau sekiranya anak bulan tu dekat dengan matahari sangat, masa dia naik anak bulan tu dengan jatuh matahari tu dekat sangat, menyebabkan tak boleh nampak anak bulan tu. Mengikut istilahnya tak masuk bulan Ramadan, tak masuk bulan Syawal lagi. Kena pakai palak ni, kena pakai juga. Ada tak mengikut, nak pakai hukum akal. Hukum akal jadi khekar. Hukum akal jadi khekar. Jadi ilmu ni kita kena pakai. Tengok mata juga. Kadang-kadang ilmu ni kita boleh pakai. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya mereka yang memberikan itu, mereka yang punya kitab, iaitu dari Yahudi dan Nasrani yang ada kitab Taurat dan Injil, mereka sangat mengetahui annahu al-haqqu min rabbihim, itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Mereka tahu kerana cerita Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Nabi-nabi mereka beritahu, tapi sengaja. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai daripada apa yang mereka itu amalkan. Allah Ta'ala tak lalai. Allah nak tipu Allah Ta'ala tak boleh, Allah Ta'ala tahu. Kesesatan, penyelewengan ahli kitab ni Allah Ta'ala tahu. Al-maghdubi alaihim ad-dhalim. Dan sebab itu mereka dimurka oleh Allah, mereka adalah kalangan yang sesat, yang tak ikut petunjuk Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.